termasuklah kita dapat mencegah daripada terjadinya banyak penyakit. So bila kita nak cegah ni, kita kena sentiasalah bersenam ataupun buat latihan. Tapi kalau bulan puasa nak bersenam, nak buat latihan bagaimana pula Itu dia, bukanlah kita individu penting nak menjawabnya. Kita membawakan pakar di sini, iaitu Dr. Muhammad Nasruddin Nahuruddin, merupakan pensyarah Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaysia. Universiti Malaya. Apa khabar, Doktor? Sihat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Okey, kita nak menyentuh tentang sedikitlah pasal fiziologi ni. Mungkin apa yang berlaku pada tubuh kita masa kita berpuasa sebenarnya, Doktor? Okey. Saya mungkinlah untuk menjawab soalan chat tu. Sewaktu kita berpuasa ni, saya boleh bahagikan kepada beberapa fasa lah. Satu, fasa akut. Akut ni kita maksudnya bila kita puasa, apa yang jadi immediately pada tubuh kita. Dan satu lagi, fasa yang dah beberapa hari atau beberapa minggu kita berpuasa. Okey, saya kupaskan yang immediate punya response lah, our physiological response selepas kita cut calorie intake lah, ataupun kita deprive our calorie intake. Untuk kata dalam pukul 8.30 sampai ke pukul 12 tu, ini adalah fasa orang kata glycogen depletion lah. Maksudnya kita punya otot kita ni, dia ada simpanan glycogen dia. Glycogen ni untuk tujuan untuk fisiologi tubuh lah, untuk hasilkan tenaga, untuk otak kita berfungsi kan. Dia akan slowly dia akan depleted. Sebab kita tak ada yang nak replace dia. Dia akan berlaku waktu itu. Kemudian pukul 12 tu dia peak depletion. Waktu peak depletion ni lah yang kita rasa sengsara lah, orang kata kan. Kita rasa, ya Allah, kita terbayang cendol lah, kita terbayang macam-macam. Itu memang kita ni lah yang berlaku. Dan apabila kita deprive our calorie intake ni dalam tempoh yang pertama ni, dalam pukul 8 sampai pukul 12 ni, satu lagi yang akan terembes, hormon yang akan terembes adalah kortisol. Tahap kortisol ni adalah hormon stres lah. Hormon stres ni akan meningkat. Dan selain daripada kortisol, epinefrin. Epinefrin adalah sama juga macam kortisol, dia adalah hormon stres. Ini akan meningkat, dan bila dia meningkat, predominan untuk badan kita ni untuk menggunakan karbohidrat sebagai sumber tenaga adalah tinggilah. Jadi dia maksudnya apa di sini? Maksudnya itu nanti cepat sangat kantoi puasa tu. Itulah. Maksudnya kita akan bergandalah penggunaan glycogen dalam tubuh tu. Itu kita rasa sangat lapar. Kemudian pada masih dalam fasa akut, tapi selepas jam 12 lah, jam 1 tu, badan kita dah mula untuk shift kita punya fuel utilization atau penggunaan tenaga tu kepada dengan menggunakan simpanan lemak lah. Dia memang bijak lah. Glycogen deplete, and then dia akan break down adipose tissue, yang lemak-lemak di bawah kulit ni, dia akan terpecah untuk sebagai subsidiary lah, untuk kita cover balik glycogen depletion yang dah berlaku tu. Itu dalam fasa akut. Kemudian kalau kita bincang pada beberapa minggu, kalau kita berpuasa ni, dia ada perubahan juga. Sebab kita punya topik ni berkaitan dengan kesihatan, saya suka untuk kaitkan kita punya perbincangan pagi ni dengan masalah jantung lah. Masalah jantung yang mana kita tahu di Malaysia ni, kalau mungkin saya boleh kongsi sikit lah laporan daripada Jabatan Perangkaan pada tahun 2020 dan 2021 lah. Pembunuh nombor 1 di Malaysia ini adalah bukan COVID walaupun tahun 2020 ni, tapi adalah masalah jantung, masalah kardiovaskular. Maksudnya kesihatan jantung kita tak berapa nak tahap yang optimum. Berada pada 17%. Kalau kita nak banding-banding punca kematian ni daripada kebalangan jalan raya, bunuh diri dan sebagainya lah, COVID lah, virus dan sebagainya. Nombor 1, 70% tu disebabkan oleh cardiovascular heart disease. Nombor 2 adalah disebabkan oleh masalah paru-paru, pneumonia macam-macam. Kemudian itu tak silap saya 10.4% atau 14.4%, maaf saya. Kemudian yang ketiga adalah cerebrovascular disease. Cerebrovascular disease ni adalah penyakit berkaitan dengan stroke lah. Maksudnya stroke masih berkaitan dengan darah. Jadi apa yang saya boleh rangkumkan lah, yang pertama dan yang ketiga ni dia masalah darah. Masalah apa yang berlaku kena dengan pemakanan lah. Non communicable disease, apa yang kita letak dalam tubuh kita tu, jadi makanan. Dan apa yang lebih membimbangkan chat dengan Daya,
masalah 3 pembunuh utama ni, terutama yang 1 dan yang ketiga ni, dia telah mula menyerang golongan muda di bawah umur 40 tahun. Itu lebih membangkangkan. Ya, betul. Jadi mungkin saya tak tahulah sebab apa, mungkin stres ke kan, kos sara hidup tinggi kan. Benda itu boleh menyumbang kepada stres. Jadi macam mana kita reflect dengan amalan berpuasa ni? Okey. Banyak kajian lah yang saya baca, sebab bidang saya adalah bidang kajian saya adalah bidang berkenaan dengan calorie restriction, deprivation. Jadi saya ada buat banyaklah review berkenaan dengan intermittent fasting. Biasa dengar intermittent fasting. Ramadan adalah kategori intermittent fasting lah. Apa yang menariknya dan yang saya boleh kongsi kepada semua, sebenarnya bila badan kita mula menggunakan fat as the predominant source of energy yang masa yang saya terangkan tadi, yang pada fasa akut, eventually lemak yang kita gunakan untuk hasilkan tenaga ni akan hantar ke hati, dan hati akan menghasilkan mensintesis banyak HDL. Pernah dengar HDL? High density lipoprotein. Ini adalah sebenarnya indikator kepada risiko masalah jantung, serangan jantung. Lebih banyak badan kita hasilkan high density lipoprotein, lebih kurang risiko seorang itu mendapat serangan jantung dan juga stroke lah. Sebab dua-dua ni dia punya mekanisme ni sama. Maksudnya salur darah tu menyempit. Jadi ianya adalah sesuailah dengan negara kita yang kita setiap tahun ada 1 bulan berpuasa. Saya rasa sangat cantiklah untuk kita amalkan puasa tu untuk kita kurangkan persentage serangan jantung. Itu adalah dalam jangka panjang lah, kesan jangka panjang amalan berpuasa. Dan mungkin juga amalan berpuasa ni tak semestinya kita amalkan sepanjang bulan Ramadan ya. Mungkin juga kita lakukan kebiasaan dalam sebulan, dalam seminggu tu sekali 2 kali ke untuk kesihatan kita juga. Betul juga. Okey doktor, kita nak tahu juga doktor, antara pemakanan berpuasa tu elok tu, kita dah jaga perut kita, kita dah jaga kandungan gula dalam badan kita, dalam darah kita. Tetapi pemakanan yang bersesuaian juga untuk memastikan kita berpuasa tu mencapai kepada tahap yang sepatutnya dalam konteks untuk menjaga kesihatan. Ya, ini soalan yang menarik Daya. Terima kasih untuk soalan tu, sebab saya rasa kita ni selain daripada kita nak promote puasa, dan saya suka juga untuk promote puasa ni bukan saja di kalangan kita orang Muslim lah. Tapi saya sangat sarankan untuk agama lain juga untuk turut berpuasa bersama-sama. Untuk demi mendapatkan manfaat kesihatan yang seperti saya terangkan sebentar tadilah. Pemakanan. Kita ada cabaran yang sangat besar bila Daya cerita pasal makanan tu. Baru chat tadi cakap nak beli akok tadi. Sesuai ke nak makan akok ni kan? Tinggi kalori, gulanya tinggi, gula mudah lah. Gula mudah tinggi ni saya sarankan untuk kurang-kurangkanlah waktu puasa ni. Bukan sebab apa ni chat sebab gula mudah ni bila kita diserap dalam tubuh kita, dia mudah untuk kita berasa, dia mudah diserap. Dan dia akan spike kita punya plasma glukos. Kita punya darah ni akan tinggi tiba-tiba tahap glukosa dalam darah dia akan tinggi. Apa yang akan berlaku bila kita punya glukosa dalam darah tinggi? Untuk rendahkan glukosa dalam darah ni, badan kita akan rembeskan insulin. Tapi masalahnya insulin ni, dia mengambil masa yang agak lama untuk turun. Dia akan naik. Gula yang mudah tu dah serap dah peak, kemudian dia dah serap, dia akan rendah balik, dia akan normal balik lah. Tapi insulin ni dia nakal sikit. Dia akan terus berada dalam darah kita lah. Dan insulin ni akan membuatkan kita rasa lapar. Circulation of insulin in our body yang akan buat kita rasa nak makan lagi. Jadi saya sarankan untuk elakkanlah makanan yang ada gula mudah. Manis tak ada masalah. Tapi kalau kita dapat ambil sumber makanan manis tu daripada kompleks sugar, contohnya kompleks sugar ni macam contohnya oat. Saya tahu benda ni benda yang orang tak suka makan, tapi itulah yang baik untuk badan kita lah. Jadi kompleks sugar ataupun atau dalam ringkasnya dalam glycemic index yang rendah lah, dalam julat antara 0 hingga 55. Glycemic index glycemic. Saya yakin ramai penonton juga biasa dengar ni. Jadi dia punya prinsipnya adalah untuk kita lambatkan rasa lapar tu dan kita tak demand macam-macam nak makan lah. Kemudian apa yang saya sarankan pemakanan selain daripada itu adalah banyak
ambil makanan-makanan yang ada omega 3 dan omega 6 yang baiklah. Essential fatty acid lah. Omega 3 dan 6 ni tujuan dia untuk apa? Ini adalah dalam kategori polyunsaturated fatty acid lah. Dan benda tu akan membantu untuk sintesis lebih banyak HDL, dan HDL ni akan membuatkan kita punya salur darah tu lebih sihat. Itu dia. Nak Cakap pasal makan, nak elakkan makanan manis yang best-best time bulan puasa ni memang susah. Betul. Tapi itulah, kalau boleh kita elakkanlah mengambil makanan-makanan manis. Tapi daripada sumber yang betul lah, gula tu. Kita nak tahu juga antara gula apa yang boleh ambil, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Tapi kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Masuk negara, maknanya Okey, kalau tadi Chat, menurut Dr. Nasruddin kalau boleh bulan puasa ni elakkan makan makanan manis sebab nak untuk kesihatan. Okey doktor, kita nak tanya juga, kalau bagi saya ni lah yang memang suka manis, dessert lover lah kan, suka benda yang manis-manis ni kan. Dah lah tak boleh makan sebab atas faktor gula ni tak baik untuk kesihatan. Tetapi bagaimanakah cara untuk orang nak mendapatkan kadang-kadang manis ni dia akan memberikan tenaga pada badan kita doktor ya. Betul. Okey, apakah antara pilihan makanan manis yang kita boleh makan? Okey, sebenarnya tak ada masalah nak makan makanan manis, tetapi perlu lihat dia punya bila waktu makan dan jenis gula tersebutlah. Okey. Kalau saya boleh cadangkan untuk sahur tu, cuba elakkan makan makanan yang gula mudah ni lah, macam kordial, teh tarik, air berkarbonat waktu sahur tu. Tujuannya apa? Untuk kita tak berasa lapar nanti. Fokus pada makanan-makanan yang kompleks sugar ataupun makanan-makanan yang berserat tinggi, yang lambat untuk dihadam. Contohnya macam oat, kan? Oat ataupun chia seed ke kacang. Itu akan membantu kita lah. Saya memang tak sarankan sangatlah ambil, dan boleh tambahkan waktu sahur tu ambil makanan yang ada protein yang cukup lah. Protein yang cukup untuk kita, sebab kita nak berpuasa sepanjang hari. Itu untuk bersahur. Okey, untuk berbuka puasa sebab kita dah deplete our glycogen level. Itu kalau nak rasa sikit akok tu boleh lah. Tapi jangan ni sangatlah, jangan over lah orang cakap kan. Boleh nak rasa, tak ada masalah. Dan nak menjawab soalan Dayah tadi berkenaan jenis-jenis gula. Okey, macam saya cakap tadi, elakkan gula-gula mudah yang macam table sugar is gula mudah lah. Okey, yang maltose yang glukos itu cuba elakkan. Itu memang tak sihat. Fokuskan kepada gula yang semula jadi. Boleh buah, tak ada masalah. Buah macam contohnya kurma ada kandungan gula yang tinggi, fruktos, dan dia adalah sihat. Dia tidaklah macam terus terserap oleh badan. Dia akan memberikan tenaga juga, tapi dalam dalam konteks yang lebih sihat. Macam tadi ada juga kita sebut pasal madu. Madu juga adalah jenis gula yang orang kata yang lebih okey daripada table sugar. Maksudnya dia taklah terus akan spike our plasma glukos tu tiba-tiba. Dia akan slowly macam tu. Itulah jenis-jenis gula lah yang saya sarankan. Elaklah table sugar ni. Bukan elak, kurangkanlah. Kita nak cakap elak pun susah juga. Susah kan? Di Malaysia ni memang payah sikitlah. Sama pula bulan puasa ni, bulan Ramadan ni. Okey, kalau saya macam doktor katakan tadi kalau bersahur memang saya tak boleh nak masuk dalam badan, kita nak makan oats, kita nak makan makanan yang mungkin menjaga kesihatan tapi mungkin ada di antara kita juga yang memilih untuk nak habiskan juadah daripada bazar Ramadan tu tadi. Tapi dalam masa yang sama nak menjaga kesihatan, baik untuk kesihatan kita adalah bersenam juga dapat membantu untuk bakar semua yang kita makan, terutama gula dalam badan. Waktu yang sesuai di bulan puasa ni bagaimana? Mungkin doktor boleh bagi tips waktu yang sesuai untuk kita bersenam. Ini adalah sangat ideal kalau kita boleh kata kita lakukan senaman lah di waktu bulan puasa ni. Sebab apa? Badan kita dah ingat, macam saya terangkan sebentar tadi, badan kita mula untuk memecahkan tisu adipos kita. Adipos yang ada subcutaneous fat, visceral fat ni, dia akan terurai. Dan macam mana tubuh kita untuk menggunakan bahan yang terurai itu supaya dia tak patah balik jadi fat. Adalah kita melakukan senaman. Jenis senaman yang sesuai untuk kita lakukan pada bulan puasa adalah jenis senaman yang aerobik lah. Yang maksudnya durasinya jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu high intense sampai kita termengah-mengah, tak perlu. Sekadar sekitar kurang lebih
maksimum pun 65 daripada kadar denyutan jantung itu sudah memadai. Itu maksimum. Tapi tempohnya perlu lebih daripada 30 minit lah. Baru badan kita akan gunakan lemak itu sebagai predominant source of energy. Okey. Itu mungkin sedikit sebanyaklah. Dan saya sarankan untuk lakukan senaman tu juga pada nak dekat-dekat waktu berbuka. Ataupun sebenarnya kalau masih juga boleh buat senaman bebanan atau intensiti tinggi, tapi saya sarankan jangan buat di waktu puasa. Waktu fasa berpuasa tu, waktu tak makan tu, tapi buat di waktu malam hari lah. Tujuannya apa? Sebab waktu kita puasa tu, kita punya stres hormon kita akan meningkat. Stres hormon ni dia tak berapa baiklah untuk nak baiki tisu otot kan. Jadi kita fokuskan senaman yang bebanan tu di waktu malam, dan senaman yang aerobik tu kita boleh buat di waktu pagi tapi jangan terlalu ekstrim. Fokus kepada waktu-waktu nak berbuka tu. Okey, doktor, itu dia antara soalan dia. Kita nak jawab juga antara banyak soalan sebenarnya, ada antara fakta dan mitos. Kadang-kadang kerap kali kita terkeliru kan, dan kita mengamalkan benda yang mazhab salah rupanya cik dia. Okey doktor, kita nak tanya juga, adakah benar sekiranya puasa itu dapat mengurangkan berat badan? Soalan favourite ni kan. Yes, ramai orang kata aku nak puasa nak kurangkan berat badan, nak raya nak pakai ni kan, seksi-seksi contohnya. Kebaya boleh. Kebaya kan. Ya betul. Tapi adakah benda itu betul? Jawapannya betul, tapi dia perlu dengan cara yang betul. Kaedah aja perlu betul lah. Bukan apa. Kadang-kadang orang fikir kita ni berpuasa kita akan reduce our calorie intake. Tapi sebenarnya dalam secara tidak sedar, ini bukannya reducing calorie intake, bukannya deprive calorie intake. Kita cuma memindahkan apa yang kita tak makan di pagi hari tu ke malam hari. Betul tak? Kuantitinya kadang-kadang lebih besar. Kan? Kalori je lebih besar. Keinginan tu besar. Exactly. Makanan disalahkan Lebih-lebih lagi kita di dalam 10 fasa terakhir ni kita banyak berjaga. Fasa nak mengejar dalam Lailatul Qadar ni kita banyak berjaga malam. Bila kita berjaga kita nak makan. Itu perlu kawal. Jadi saya sarankan untuk kawal sikit nafsu makan tu supaya kita boleh manfaatkan puasa tu untuk mengurangkan berat badan. Maknanya betul ya. Dan adakah fakta atau mitos bersenam ketika berpuasa boleh kecutkan otot? Saya ada banyak dengar ni sebab bila kita tak ada fuel dalam tubuh, badan kita tak ada bahan nak dibakar, dia cuma diguna bahan yang disimpan saja dalam tubuh untuk digunakan sebagai sumber tenaga. Tapi adakah betul? Sebenarnya tidak. Okey, sebenarnya tidak. Otot tidak akan kecut, melainkan dia ada satu fasa bila glycogen dah tak ada langsung, sangat-sangat rendah, simpanan fat kita punya deposit tissue sangat-sangat rendah, dan tak ada pilihan, dia terpaksa menggunakan diri dia sendiri sebagai sumber tenaga. Itu boleh berlaku, tapi itu under fasa famine lah, starvation. Memang dah extremely starvation. Untuk dia survive, badan survive, dia akan gunakan otot itu sendiri untuk jadi bahan sebagai sumber tenaga, dan itu akan mengecutkan otot lah. Tapi sekadar 12 jam berpuasa, 10 jam, 12 dia tidak akan mengecutkan otot kalau kita bersenam lah. Ini juga menjadi masalah dan tanya-tanya mungkin kepada mereka yang dah sentiasa bersenam ataupun bersukan ni kan. Di bulan puasa ni adakah mengganggu prestasi mereka yang suka bersukan ni, doktor? Okey. Yes, dia sebenarnya ada beberapa sukan yang akan mengganggu fasa puasa sebab dia melibatkan perubahan fisiologi tubuh lah kan. Badan kita pun perlu adapt dengan demand caloric deprivation tu. Dan tiba-tiba kita kenakan demand yang lain untuk kita perform dalam pertandingan bersukan lah contohnya. Jadi memang dia akan mengganggu. Sebab itu kalau saya boleh kongsilah kepada penonton semua dan juga Chat dan Daya, ada suatu waktu di Olimpik saya tak ingat tahun bila, tapi waktu Olimpik itu jatuh pada bulan puasa. Memang sebenarnya atlet-atlet yang bertanding waktu Olimpik itu memang tak puasa pun. Okey. Dia kata ruksah lah. Ruksah. Atlet Muslim memang tak puasa. Sebab takut akan mengganggu prestasi. Ya, itu dia. Daripada syariah tu saya tak nak komen lah. Itu dia. Okey, sebenarnya banyak topik yang kita antara perbualan kita persoalan dah dapat pun jawapan, dan kita perlulah berpada-pada untuk berpuasa ni. Kalau nak memberikan kesan yang optimum, amalkan pemakanan yang sihat, pastinya akan memberikan impak yang positif
positif kepada kesihatan kita. Betul. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Nasruddin Harudin Sama-sama. daripada Universiti Malaya atas topik yang begitu menarik sekali, puasa manfaat pada kesihatan. Terima kasih. Kita ambil tips dia guna jemputan pakai ni. yang fakta ataupun mitos berat badan tu ya Nur. ya. Terima kasih doktor. Kita jumpa di lain kesempatan. InsyaAllah. Apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak atas apa yang kami kongsikan. Moga dapat kita manfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Dan sampai kita jumpa lagi. Saya Cedi. Assalamualaikum. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.